81.8% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 53.4% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Mat Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.9%. Sebanyak 379 kes baru telah dilaporkan, iaitu 377 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 196 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 150,058 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 242 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,827 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,008 kes, iaitu 8 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,000 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan penutupan Pusat Pengasingan Komuniti CIC di daerah Temburong dan Brunei COVID-19 A-Lab BCAL di Bridex Jerudong. Penutupan tersebut berikutan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini yang terkawal dengan penurunan jumlah ujian RT-PCR SARS-CoV-2 dan meningkatnya penggunaan ujian kendiri ART sebagai kaedah yang cepat dan mudah bagi mengesan kes. Maka Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Pusat Pengasingan Komuniti atau CIC Community Isolation Center yang bertempat di kem latihan KBN Temburong dan Brunei COVID-19 Airlab masing-masing akan ditutup secara resmi bermula pada hari Isnin 6 Jun 2022 dan pada hari Rabu 15 Jun 2022. Dalam pada itu, penganalisaan sampel bagi ujian RT-PCR SARS-CoV-2 adalah diserapkan semula ke Makmal Rujukan Virologi Kebangsaan Kampung Sembiling. Vaksin ketuhanan berupa amalan seperti doa, zikir, istighfar, selawat dan bacaan Al-Quran mempunyai kekuatannya sendiri dalam menolak mudarat dan musibah. SOP agama yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya apabila tidak dipatuhi akan mendatangkan mudarat dalam kehidupan. Itu antara intipati pembentangan kertas kerja Perdana Seminar Pendidikan Kefahaman Vaksin Ketuhanan dan SOP Keagamaan. Dengan tema pengamalan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama Manifestasi Negara Zikir, seminar anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei 2022 atau Brunei MYCE. Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dalam kertas kerja menekankan negara Brunei Darussalam dasar pentadbirannya adalah Melayu Islam Beraja dan negara zikir sebagai matlamatnya, iaitu sebuah negara yang rakyat dan penduduknya sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduknya. Ia adalah dengan tujuan dan harapan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam keadaan aman, tenteram, harmoni dan selamat dari sebarang anasir jahat, antara yang hadir beberapa menteri kabinet. Sementara yang berbahagia Dr. Haji Abdul Somad Batubara dari Pengasuh Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zahra Riau, Indonesia, dalam ceramahnya secara dalam talian menghuraikan mengenai kehebatan pendekatan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam mendepani wabak. Seminar diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Sementara itu, 2 kertas utama dibentangkan semasa seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama. Semasa pembentangan kertas utama yang berbahagia, Datuk Haji Batli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang, Malaysia, bertajuk Penerapan Vaksin Ketuhanan dan SOP Ugama dalam kalangan keluarga dan masyarakat dalam mendepani wabak. Pendidikan holistik dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya menekankan pentingnya memperluaskan kefahaman vaksin ketuhanan dan SOP Ugama dalam kalangan masyarakat dan keluarga. Sementara itu, yang berbahagia Puan Hatijah binti Hashim, Pegawai Penyelidik Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Malaysia, membentangkan kertas utama bertajuk Cabaran Pengguna Muslim Menghadapi Wabak COVID-19, Pengalaman Malaysia. Antara perkara yang dikongsikan, kebimbangan orang Islam mengenai kehalalan produk yang digunakan dalam vaksin. Merujuk kepada maqasid syariah, keadaan darurat membolehkan keutamaan dalam merawat dan mencegah penyakit. Integrasi vaksin ketuhanan dan SOP Ugama dan vaksin dan SOP perubatan moden dalam mendepani COVID-19 antara yang dibincangkan semasa forum khas sempena seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama. Forum berlangsung petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Pengeran Datu Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Salah seorang ahli panel forum, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, antara lain menekankan mengenai pendekatan SOP ketuhanan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, antaranya melalui amalan zikir dan permakanan yang sihat. Sementara Dr. Hajah Ria Miza Natali binti Haji Mumin, Konsultan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan, yang membincangkan SOP perubatan moden dalam mendepani COVID-19, antara lain membentangkan dari sudut saintifik aktiviti manusia yang menyumbang kepada perkembangan wabak ini. Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Ugama antara lain memberikan kefahaman mengenai kepentingan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama dalam menangani wabak dari perspektif perubatan moden dan syariah. Menurut Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan, Kupu SB, selaku pengerusi jawatan kuasa kerja seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Ugama, seminar dianjurkan bagi menjunjung tinggi titah-titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menitik beratkan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama. Untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas lagi kepada orang ramai mengenai apakah sebenarnya dimaksudkan dengan vaksin ketuhanan dan juga SOP Ugama ini. Tentunya untuk kita bermotivasi untuk sentiasa mengamalkan dan kita berkeyakinan betapa hebat dan mujarabnya sebenarnya vaksin ketuhanan dan juga mengamalkan, melazimkan dengan SOP Ugama ini. 650 orang pegawai, kaki tangan dan tenaga pengajar Kementerian Pendidikan menerima pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam. Perincian mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Hubungan persahabatan yang erat antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom bersandarkan kepada hubungan dua hala kedua-dua buah negara. Negara Brunei Darussalam kini menjadi penyelaras negara-negara ASEAN bagi membantu United Kingdom mendalami hubungan bersama ASEAN. Pesuruhjaya tinggi Britain ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena ulang tahun Jubli Platinum dan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II ke-96. Majlis berlangsung petang tadi di kediaman Pesuruhjaya tinggi British.
Hadir bagi mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Luar Negeri kedua. Tuan Yang Terutama John Virgo berkata, hubungan pertahanan kedua-dua buah negara diperkukuhkan melalui bantuan kepada Kementerian Kesihatan mengenai tindak balas COVID-19. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan mengadakan majlis penyampaian pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi kementerian tersebut dan jabatan-jabatan di bawahnya. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Seramai 330 orang menerima pingat indah kerja baik PIKB, manakala 320 orang menerima pingat kerja lama PKL yang terdiri daripada pegawai, kaki tangan dan tenaga pengajar Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. 5 buah syarikat dikenakan kompaun berjumlah RM250 bagi kesalahan pertama kerana melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa komposisi kesalahan 2018. Denda tersebut dikeluarkan semasa operasi kemas kali kedua tahun ini oleh Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa di Mukim Kilanas dan Mukim Sengkurung. Syarikat-syarikat terbabit diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Syarikat-syarikat berkenaan didapati telah meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang di kawasan kaki 5 premis perniagaan, tempat letak kereta, kawasan driveway premis perniagaan dan perusahaan. Kesalahan-kesalahan ini boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat dan kawasan sekitarnya.